Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat saudara pengacara majelis yang kita inginkan juga tamu kita pada malam ini berbahagia Dr. Harudin Terdiri, bekas mantan menteri dan juga pimpinan sama dengan kita dulu dan kini sebagai Setiausaha Majlis Ulama UMNO. Saya hormati Fadil Ustaz Muhammad Husin, Pengerusi Pakatan Harapan Kelantan. Saya hormati Tuan Azhar, Dato' Azhar selaku Pengerusi DAP Negeri. Sahabat saya, saudara mantan Ketua Pemuda bagi Amanah Tingkat Nasional, dan juga saudara Sami, Ketua Pemuda bagi Amanah Negeri Terengganu. Tuan rumah kita, saudara Jening, selaku Ketua bagi Amanah Kelantan Cepa, dan semua pimpinan Pakatan Harapan. Jadi pertamanya saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena pada malam ini kita dapat bertemu. Memang dia orang politik ni dia memang mengantuk malam. Saya daripada pagi malam habis malam di Melaka, pukul 12 juga, pukul 1 sampai KL, habis pukul 1 pagi tadi, pukul 7 dah keluar sampai Kelantan. Daripada pagi ni ziarah orang Kelantan ni sampai petang tadi, termasuk yang terakhir ziarah tadi, termasuk ziarah Mufti Besar Kelantan. Jadi sampailah ke malam ni memang mengantuk. Tapi orang politik bila dia jumpa mic, hilang mengantuk dia. Di malam ni insyaAllah saya habiskan dalam pukul 2. Jadi malam ni sebenarnya kita dengan ceramah yang kita tak perasan, sebenarnya orang PAS malam ni dia ada satu benda yang dia tengok dalam media, iaitu orang PAS nak tengok keputusan pemilihan UMNO Malaysia. Itu je. Tapi bila dia tengok keputusan tu, alamak, lagi lah dia tak ada harapan. Tak cukup jumlah dia. Sebenarnya dia tengok, kalau kita tengok keputusan naik Presiden UMNO dimenangi oleh Tim Besar Pahang, oleh Dato' Khalid Nordin, cara tak rasmi lah, bukan saya nak umum lepas tu Dato' Johari Abdul, kalau saya umum kalau salah tu saya baca yang paling latest lah. Jadi kalau nak pencong pun tak mudah lah. 3 orang ni yang menang naik Presiden UMNO Besar Pahang. Jadi harapan PAS tu makin berkecai lah kalau dia tengok tu kita tahu lama dah, tapi PAS tu dia rasa macam rumah yang kita buat ni macam kerajaan perpaduan ni, dinding dia kaca kan. Dia cari hari-hari, dia cuba baling dinding tu boleh pecah, tak boleh pecah. Tak boleh pecah. Macam Dato' Harudin sebut tadi semangat kita tubuh kerajaan perpaduan ini bukan suka-suka, kerana kehendak yang di-Pertuan Agong. Kita tahu inilah satu-satunya cara, bukan sahaja untuk selamatkan parti-parti kita, tidak. UMNO dia tak kisah nak jadi pembangkang. Kita Pakatan Harapan dah biasa jadi pembangkang. Tetapi yang kita mahu adalah untuk selamatkan kestabilan politik negara kita. Kerana apa? Kerana itu trust kepada kehidupan rakyat dalam negara kita. Semua orang akan merasa kesan kalau kerajaan ini tak stabil. Tengok apa yang berlaku. Tengok apa nasib rakyat. Hari ini yang kita tanggung, masalah rakyat hari ini adalah kerana apa? Kerana ketidakstabilan politik kita yang lalu. Sebab itu rumah kita, walaupun kaca, jangan suka-suka nak bagi. Dan kalau rumah kita yang kita buat rumah perpaduan ni, pintu rumah kita terbuka, tak boleh masuk rumah orang. Tak boleh. Tak boleh. Kita lalu rumah tengok pintu rumah orang terbuka kan. Oh, kita pantang tengok rumah orang pintu terbuka, kita dah masuk. Tak boleh. Tak boleh. Apatah lagi kalau kita hampir letak rumah orang masuk daripada itu. Tak boleh juga. Jadi sebenarnya saya memang terlibat dengan banyak pembincangan juga dengan kerajaan perpaduan ini, termasuk yang terakhir
yang saya terlibat adalah perundingan kursi bagi menghadapi pilihan raya negeri, termasuk di negeri Kelantan ini. Saya tahu, saya dah mengunting banyak dah. Datuk Seri Harudin pun dia banyak lagi terlibat dalam perundingan. Tak mudah undi kursi ni. Memang tak mudah. Kadang-kadang berunding kursi ni berakhir dengan air mata, menangis sebab tak dapat kursi, tak dapat apa yang kita nak kan. Terpaksa berkorban apa yang telah kita itu. Tapi bila saya berunding dengan UMNO, saya beritahu saya belum pernah jumpa perundingan yang bagi saya semangat kerajaan perpaduan ini semangat yang utuh. Kerana apa? Kerana niat kita satu. Niat kita mahu stabilkan negara. Niat kita mahu perbetulkan kembali ekonomi negara kita. Bagi kita, kalau negara kita ini kukuh, politik dia stabil, masyarakat yang paling banyak mendapat manfaat adalah masyarakat Islam. Dan kalau negara kita hancur, kalau ekonomi dia teruk, masyarakat yang paling terkesan adalah masyarakat Islam itu sendiri. Takkan PAS tak faham ini? Takkan PAS tak tahu itu? Kerana apa? Kerana majoriti rakyat dalam negara kita adalah masyarakat Islam. Apa sahaja kesan buruk kepada negara kita, masyarakat Islamlah yang akan menerima kesan buruk itu. Sebab itu kita, bila kita bangunkan kerajaan perpaduan ini, Pakatan Harapan bersama dengan UMNO Barisan Nasional, begitulah ruka rakan-rakan daripada Sabah Sarawak. Saya beritahu tuan-tuan, insya-Allah. Saya ni duduk di Kementerian Pertahanan. Ramai orang rasa bahawa kalau nak pertahan negara ini, ekonomi mesti kuat. Kalau nak berjuang, senjata kita mesti kukuh. Tapi sebenarnya perkara paling asas dalam dunia berjuang, mempertahankan hak kita, memperjuangkan hak rakyat, perkara paling pertama sekali, terutamanya bagi rakyat Kelantan ini, adalah moral kita kena kuat untuk bawa perubahan di negeri Kelantan ini. Itu perkara paling keras. Tapi kalau kita tengok perjuangan orang-orang yang awal daripada kita, masa dulu kita dengar pejuang-pejuang awal, pejuang-pejuang Badar itu, bila tak ada senjata, apa yang mereka pakai? Mereka pakai pelepah tamar ya, untuk berperang. Sebab apa? Sebab moral mereka terlalu tinggi. Nilai mereka mahu bawa perubahan itu cukup besar. Sebab itu di Kelantan ini, perpaduan ini adalah cukup penting untuk majukan Kelantan. Kelantan mesti ada hubungan yang cukup baik dengan kerajaan di peringkat persekutuan. Itu terasnya. Kalau Kelantan bina jurang dengan kerajaan persekutuan, apatah lagi berbalah dengan kerajaan persekutuan, apatah lagi kalau bersangka buruk dengan kerajaan yang dibangunkan, kerajaan Madani yang dibangunkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang akan rosak, yang akan tertinggal, yang akan menerima kemunduran itu adalah rakyat Kelantan sendiri. Kerana apa? Kerana sikap pemimpin-pemimpin itu. Bukan kerana kita tak mahu tolong. Macam tadi saudara Amal sebut, kita dah tingkatkan tahun ini semua kementerian, semua negeri-negeri, terutamanya negeri-negeri seperti mana Kelantan, Terengganu, Perlis, Sabah, Kelantan, mendapat pertambahan peruntukan yang jauh lebih tinggi berbanding tahun-tahun yang lalu. Kerana apa? Kerana teras masyarakat Madani kita adalah kita mahu menghapuskan miskin tegak. Miskin tegak. Bukan tak ada negara dalam Malaysia ini yang miskin tegak adalah sifat. Ada. Itu negeri yang dulu saya perintah, negeri Melaka. Negeri Melaka memang negeri daripada tahun 2010 lagi sudah mensifatkan miskin tegak. Sebab itu di Melaka, carilah siapa pun orang Melaka yang dia tak ada pendapatan. Tak ada. Paling tidak dia akan dapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat RM500. Paling susah dia akan dapat bantuan RM300 daripada Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Ditop up lagi 300. Paling tidak mereka akan dapat bantuan makanan RM200, RM150 dalam bentuk beras, gula, tepung setiap bulan daripada Majlis Agama Islam. Sebab itu di Melaka daripada tahun 2010 sehingga dikala saya memimpin dulu, miskin tegaknya sifat. Bukan tak boleh.
Tapi dalam negara kita ada lebih 130,000 lagi yang miskin tegak. Kita boleh tengok negara-negara. Saya hari ini ke Kelantan atas tanggungjawab saya sebagai Timbalan Pertahanan. Tugas saya jaga veteran. Ada 200,000 lebih veteran yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran. Depan saya ni pun banyak veteran. Dan saya pergi semua. Hari itu dah pergi ke Melaka, hari ini ke Kelantan, sepatutnya esok saya di Terengganu. Sebab apa? Saya memang tahu veteran ini menghadapi banyak masalah. Kerana kehidupan mereka itu, mereka pencen terlalu awal. Umur 21 tahun, berkhidmat sudah pencen. Jadi 37 tahun sudah pencen, 40 tahun sudah pencen. Dan waktu itu mereka mempunyai tanggungan yang cukup besar kepada anak-anak untuk belajar. Tanggungan rumah, tanggungan kereta, tanggungan kehidupan tak mudah bagi veteran itu. Sebab itu bila saya pergi di Kelantan ini, memang saya tahu rumah khusus. Ada satu rumah saya pergi, mana kampung tadi? Pulau Panjang. Ini Jemeh pun satu hal juga. Rumah dah sengit, dia bawanya naik ramai-ramai sampai bolos rumah. Bolos tak apa, kalau roboh tadi macam mana? Tak sempat ceramah saya malam. Oh, tak tahu mana. Jadi saya beritahu, tadi kita luluskan ada berapa rumah? 17,000 satu rumah. Sama ada sebahagian sebelum Ramadan ini, baikilah. Betul. Buat tandas yang betul. Bumbung tukar. Dan memang itu tugas saya. Saya pergi di mana-mana negeri, ada satu rumah macam itu, kita pergi di Melaka, perlu belanja 26,000. Sebab itu kita di veteran ini, antara yang kita buat, kalau ada saudara-saudara kita yang jadi veteran, yang tak ada rumah, tapi dia ada tanah. Memang tahun ini kita bagi 40 rumah percuma dengan harga RM85,000. Pergi percuma ya. Dan Alhamdulillah Datuk Seri Anwar dah masukkan program rumah percuma ini dalam program Madani Kebangsaan. Saya tengah tunggu saja berapa banyak dia nak umumkan untuk bagi rumah percuma kepada veteran ini. Kita bagi. Itu sebab saya petang tadi yang terakhir saya pergi jumpa Peti Besar. Sebab di Kelantan ini ada beberapa orang yang buat tuntutan rumah percuma, tapi dia tak ada tanah. Jadi saya beritahu Peti Besar, saya akan tulis surat kemudian. Tadi saya beritahu secara lisan, saya harap dia boleh bantu berilah dapat rumah kepada veteran-veteran ni yang tak ada rumah. Kami beri rumah percuma. Dia sediakan tanah. Tapi kalau kita kena bayar juga tanah tu sedikit, kita akan bayar. Kerana bagi kita, kalau rakyat tu perlukan rumah, kita buat rumah. Saya dapat idea rumah peduli veteran ini, di antaranya adalah rumah peduli yang kami buat di Melaka dulu, 500 unit. Rumah percuma. Tapi Melaka dulu murah, 50,000. Yang veteran buat ini 85,000. Cuma ya. Tak ada bayar apa pun. Jadi kalau kita nak tolong rakyat bukan susah. Jadi kalau selama ini kita buat begitu, kita boleh. Sebab itu kalau ada saudara-saudara kita di kalangan veteran, dia tak ada rumah, ada tapak rumah, ada tanah. Kalau dia tak ada tanah pun, tapi kalau ada orang boleh bagi dia tanah dengan tanda tangan, duduklah tanah ini untuk buat rumah sepanjang dia hidup. Kita akan buatkan rumah itu. Dan lagi satu bagi veteran yang tak ada pencen. Kan susah, tak ada pencen. Selalu minta nak pencen. Tak ada pencen, jangan nak minta pencen. Jadi kita ada satu yang kita panggil sebagai bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup ni kebanyakannya kita bagi yang tak ada pencen. Yang ada keperluan, iaitu RM300 satu bulan, iaitu RM3,600 satu tahun. Paling tidak boleh menampung dia. Dan begitu juga dengan bantuan kepada anak-anak sekolah, di samping bantuan perubatan dan ubat-ubatan. Jadi bagi kita ini cukup penting. Di samping kita lihat balik usaha-usaha kita untuk memastikan bahawa kebajikan rakyat macam tadi disebut oleh Datuk Seri Anwar itu, melalui Kementerian Ekonomi itu kita peruntukkan hampir 700 juta. Untuk pastikan bahawa miskin Tegal ini boleh kita sifarkan. Boleh, bukan tak boleh. Kalau kita berikan bantuan, kalau dia perniagaan dia jadi sukar, kita berikan bantuan, kita fokus, sebenarnya boleh kita lakukan. Melaka pernah lakukan itu. Sehingga hari ini memang tak ada miskin Tegal di Melaka. Yang penting kita ada maklumat tentang masyarakat itu, tentang kedudukan dia. Saya tak nafikan orang miskin ini, dia berlaku, kadang-kadang setiap hari berlaku. Hari ini dia kaya, besok dia miskin. Hari ini dia kaya, bagus, ada kerja, besok aksiden. Kerjaan tak ada.
keluarga pun tak boleh nak tampung dia, jadi miskin. Ada juga berlaku. Jadi maknanya kehidupan itu berlaku hari-hari, kemiskinan itu berlaku. Tapi kalau kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar ini, dia punya ikhtisam untuk selesaikan masalah kemiskinan itu, kenapa tak didokong? Sebab itu Kelantan saya lihat banyak isu-isu kerana sikap pemimpin Kelantan sendiri dengan kerajaan di peringkat pusat, yang menyebabkan Kelantan itu tak boleh pergi jauh. Tak ada rasa nak selesaikan masalah itu bersama. Sedangkan kita ini kerajaan sama ada, apatah lagi kalau kita tengok macam kerajaan Kedah, akhirnya kita berbalas sama kita. Kekuatan kita jadi lemah, kekayaan kita jadi hilang. Yang sepatutnya menjadi keupayaan bagi kita, saya beritahu. Dulu saya selalu ulang kalau pergi di Kelantan ini, air Kelantan ini, saya beritahu, air adalah kekayaan, sumber kekayaan. Melaka, dikala saya memimpin, jual air saja. Jual air saja ke kapal-kapal saja. Kita jual air, Melaka jual air kepada, kalau kita tengok, Johor jual air kepada Melaka 50 sen. Satu gallon 50 sen. Tapi dia jual pada Singapura 3 sen. Jual dekat Melaka 50 sen. Jual pada Singapura 3 sen. Tetapi kalau kita tengok 1 meter padu jual kepada kapal, Singapura jual $7. 1 meter padu kepada kapal-kapal yang lalu. Dia beli 3 sen, dia jual $7. 7 kali 3 berapa? RM21. Dia beli 3 sen, dia jual RM21 di kapal-kapal. Melaka jual RM7 saja ke kapal-kapal itu. Untung lagi. Kan? Kita beli daripada Johor 50 sen, kita jual RM7. Bayangkan kalau kekayaan air Kelantan sahaja, dia boleh memberikan kekayaan pada negeri. Tapi tak boleh beri apa. Bukan kata nak beri, nak jual kat kapal, nak jual kepada kapal-kapal dagang. Nak minum oleh rakyat pun berpuluh tahun tak boleh selesai. Dulu timbalan Presiden PAS, dikala dia jadi menteri, dia kata nak selesaikan masalah air ini perlu 40 tahun. 40 tahun kita sudah mati kan? Jadi sebenarnya perlu kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Saya tak nafikan, kena ada kerjasama. Saya nak selesaikan masalah air di Melaka itu memang kena ada dengan kerajaan persekutuan. Tak boleh kita rasa kita saja apa. Sebab apa? Sebab kerajaan persekutuan punya tanggungjawab dia. Tetapi negeri mesti ada satu sikap untuk bekerjasama, beri ruang. Sebab apa? Pengurusan tanah bawah kerajaan negeri. Jadi kadang-kadang kerajaan persekutuan memang nak bangunkan, tapi urusan tanah adalah urusan kerajaan negeri. Kalau tak ada kerjasama yang baik, macam mana nak bangunkan negeri ini? Sebab itu kesepakatan ini cukup penting. Dalam mesyuarat kerajaan perpaduan kita dah bersetuju. Kita bagi tempoh beberapa tempoh, kita dah tetapkan kita sekarang ini dalam proses rundingan kursi di Kelantan. Hari itu saya dah pergi mesyuarat dengan dipengerusikan oleh Timbalan Presiden UMNO. Di pihak kita dipengerusikan oleh Saudara Rafizi, Timbalan Presiden PKR, di bawah Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan bincang dengan Barisan Nasional, kita ada 3 jawatan kuasa khusus. Semua jawatan kuasa sudah berfungsi. Yang kita harapkan sebenarnya macam saya sebut tadi, sebenarnya dalam pengalaman saya berbincang, perbincangan kali ini paling mudah. Kerana apa? Kerana semangatnya sama. Semangatnya mau bina kestabilan. Dan saya cukup gembira sebab hari itu Presiden UMNO pun dia, Timbalan Presiden UMNO pun dia ungkap benda yang sama yang dulu Tok Guru Aziz ungkap. Bila kita berunding itu, seorang jangan tamak, yang seorang lagi jangan gekut. Itu ya. Itu ya, prinsip yang sama ya. Kita ada prinsip itu. Tak ada siapa yang nak tamak dan tak ada siapa pun yang kedekut untuk sumbangkan kursi. Sebab apa? Sebab masing-masing tahu bahawa perpaduan inilah yang akan boleh membawa Malaysia ke depan. Kita bukan buat kerajaan 5 tahun. Kerajaan perpaduan ini bukan kerajaan 5 tahun. Semangat kerajaan perpaduan yang nak kita bina, sama ada di Kelantan, di Terengganu, di negeri-negeri ini termasuk di Malaysia, adalah untuk masa depan Malaysia. Semua berubah. DAP pun kena berubah. Bukan tak kena berubah, kena berubah. Amanah pun kena berubah. Tengok Dr. Hairudin.
Macam dia sebut tadi, ya sebelum pilihan raya kita ada beberapa pandangan kita, tapi bila kita dah ambil tanggungjawab di atas semangat bahawa kita terima titah yang di Pertuan Agong itu demi negara kita, kita pun berubah. Kerana apa? Kerana ini masa depan kita. Sebab itu kita sedaya upaya bina politik perpaduan ini untuk masa depan Malaysia. Sebab itu saya minta kepada rakan-rakan dan teman-teman di Kelantan ini, moral kita kena kuat. InsyaAllah. Saya yakin kita ada tempoh bulan 4, bulan 5, bulan 6. Bulan 7 kita pilihan raya. Kita ada sekitar 4 bulan saja. 4 bulan itulah yang mesti kita berusaha untuk yakinkan ahli-ahli di bawah ini, penyokong-penyokong kita. Sebenarnya dalam setiap pilihan raya jangan kita orang kata dibayangi dengan keputusan-keputusan pilihan raya yang lalu. Tengok saja pilihan raya negeri Melaka kan. Pilihan raya negeri, saya kalau pilihan raya negeri itu tak berlaku masa itu, kalau lah kan. Dia berlaku masa pilihan raya umum yang lalu. Sebenarnya Pakatan Harapan menang. Daripada 6 parlimen itu Pakatan Harapan menang 3. Jumlah kursi yang kita menang adalah 15 daripada 28. Tentunya jadi kerajaan balik kalau itu. Tapi memang takdirnya begitu. Dan memang ditakdir begitu. Kalau tidak, tak dapatlah saya jadi timbalan menteri pertahanan. Jadi sebenarnya kalau macam apa yang disebut oleh Dato' Dr. Khairuddin tadi, inilah takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mengisi segala ini dengan perkara yang penting bagi kita. Sebab itu di Kelantan, walaupun kita tahu ada keputusan pilihan raya yang lalu, keputusan itu boleh kita ubah. Dengan apa? Dengan kudrat kita. Keputusan itu boleh kita ubah dengan semangat kita. Dan yang paling penting, keputusan itu boleh kita ubah di Kelantan ini dengan perpaduan kita. Lagi kita bersatu, lagi kita berpadu, insyaAllah Kelantan akan ada perubahan melalui kerajaan perpaduan ini. Yakinlah. Kita bukan suruh bekerja 3 tahun, 5 tahun ni, 3 bulan, 4 bulan. Banyak penerangan Datuk Dr. Khairuddin dah bagi tadi. Saya sebenarnya dalam PAS dulu, saya suka dia. Dia duduk dalam mesyuarat agung tu. Orang yang boleh berlawan dengan Hanifah Maidin dia je. Hanifah Maidin bukan calon-calon orang boleh lawan dengan dia. Kalau kita tu dia sigong je. Ni boleh. Saya tahu lah. Masa mesyuarat agung, ini saya bocor sikit lah kan. Masa kami mesyuarat agung PAS tu, tak ramai orang boleh berdepan dengan Hanifah Maidin kali sama. Jadi di pihak ulama-ulama ni dia tak ada orang. Tak ada orang boleh hujah. Masuk presiden sendiri, tak boleh hujah. Jadi cara dia nak itu, dia bawa seorang pemain import. Pemain import dia tu ni. Mula-mula dia masukkan dalam jawatankuasa saingan lagi. Tak ada. Masuk. Bila doktor masuk, dia memang seorang yang saya tahu macam dia sebut tadi. Dia kalau nak cakap, dia cakap dengan fakta. Dia hujah satu-satu. Boleh berlawan. Ya Alhamdulillah lah dia keluar daripada PAS. Alhamdulillah. Dia cakap dia orang elok-elok dia memang kena keluar lah. Sebenarnya kalau kita matlamat kita jelas, kita mahu perubahan, keinginan perubahan untuk rakyat itu, kita tak bermain dengan sentimen. Kita tak timbulkan kebencian kepada saudara-saudara se-Islam kita hanya kerana kita mahu kuasa, hanya kita mahu sokongan, hanya kita mahu orang membenci dia, menyokong kita, kita burukkan dia. Itu bukan politik Islam. Politik dengan cara itu, saya sendiri yang duduk dalam PAS, kalau politik dengan cara itu, tak mungkin kita boleh menjawab segala tindakan kita itu di akhirat. Tak mungkin kita boleh menjawab dengan politik itu. Menimbulkan kebencian kepada orang, timbulkan kononnya Anwar Ibrahim zalim. Kerana apa? Kerana kononnya dia mendakwa orang-orang yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa dengan rasuah, dianggap begitu sebagai zalim. Sedangkan tuan-tuan, zalim bagi orang yang mengambil kekayaan rakyat. Wang yang masuk akaun bersatu itu, walaupun dia kata wang ini kontraktor bagi, tak ada lah. Wang ini sebenarnya adalah wang daripada rakyat. Kontraktor takkan bagi kalau dia tak dapat projek. Tak ada lah. Dia bagi karena dia dapat projek. Bila dia dapat projek, barulah dia bagi.
Dan dia bagi pun orang yang ada kuasa, orang yang tak ada kuasa dia tak bagi. Jadi kalau dia benar-benar mau mempertahankan integritinya, malah di mahkamah. Kita pun ada kes dalam Pakatan Harapan. Dalam kerajaan perpaduan agama yang terpaksa menghadap di mahkamah. Tapi kenapa kita nak dituduh zalim bila kita mengambil tindakan yang sepatutnya? Sebab itu saya minta macam kita di Kelantan ini, bina perpaduan kita. Memang kita ada perbezaan kadang-kadang, tetapi perpaduan itu adalah teras paling penting untuk kita pergi ke hadapan. InsyaAllah saya yakin bahawa macam tadi disebut, kita mungkin ada beberapa tempat kita suka, right? Macam di Kelantan, macam kita tak nampak sinar kita di depan. Tapi saya yakin dengan perpaduan ini, kita akan dapat membina satu politik baru untuk negeri Kelantan dan untuk Malaysia khususnya. Dan saya yakin bahawa dengan perpaduan yang kita bina ini, kita akan dapat membawa rakyat dan ummah ini sendiri kepada kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, dengan kehidupan yang lebih kekal dan abadi di akhirat juga. Jadi saya ucap terima kasih di atas penganjuran program pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan, kerahmatan oleh Allah SWT dengan apa yang kita anjurkan pada hari ini. Terus kita berusaha untuk berikan keyakinan kepada rakyat Kelantan bahawa kerjasama yang baik daripada kepimpinan yang dipilih di Kelantan ini dengan kerajaan persekutuan adalah teras penting untuk kesejahteraan masa depan negeri Kelantan itu sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.